بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bertemu dalam bulan Ramadan tahun ini. Yang saya kasih dan yang saya hormati Ustaz Amran, Ustaz Azhari Murad, lama tak jumpa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran pahala dalam bulan yang penuh barakah ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Bulan yang penuh barakah. Al-barakatu banyak kali kita nyatakan al-barakatu minal birkah wal buruk. Al-barakah daripada al-birkah, kolam, dan juga buruk, iaitu unta. Sifatnya bila dia duduk dia lama. Dan juga birkah air, maka menunjukkan bahawasanya barakah, kelebihan kebaikan yang begitu banyak sekali yang Allah sediakan, dan kelebihan tersebut kekal panjang kebaikan itu. Cukuplah bagi kita kalau ada hanya satu hadis saja yang menceritakan tentang barakahnya bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabu al-jahim. Dibukakan baginya ataupun di dalam Ramadan pintu-pintu syurga, dan ditutup di dalamnya pintu neraka. Itu pun telah pun menunjukkan kemuliaan Ramadan. Wasufidati syayatin, diikat syaitan-syaitan, ataupun diikat maradatu al-jin, iaitu jin-jin yang kuat, ataupun secara umum wasufidati syayatin. Walaupun mungkin ada perbezaan pandangan ulama, adakah memang benar setan itu diikat ataupun tidak, maka secara zahir nampak diikatlah. Tetapi macam kita sebut tadi, ada riwayat maradatu al-jin, maka yang diikat itu adalah jin-jin yang kuat ataupun jin-jin yang kecil-kecil ni mungkin dibiarkanlah. Maka sebahagian para ulama sebut yang dimaksudkan bukan dia diikat, tetapi ditutup pintu-pintu yang memudahkan dia nak buat kerja dalam bulan Ramadan. Banyak kali juga kita nyatakan bahawasanya bila bulan Ramadan orang penuh masjid, orang penuh surau kan, itu adalah suatu kebaikan. Jangan kita pula judge orang. Bukan kita untuk judge orang, tengoklah bulan Ramadan baru nak penuh masjid, bulan Ramadan baru nak penuh surau. No, itu adalah rahmat Allah, dan itu adalah tanda kebaikan Ramadan. Menyebabkan orang nakkan kepada kebaikan, maka wa ya baghiyal khair aqbil au halummu. Wahai orang yang nakkan kebaikan, marilah, mari Allah panggil. Wa ya baghiya syarr aqsir. Dan hai orang yang nak buat jahat ni, stop, berhenti dulu. So itu kebaikan Ramadan. Dan barakahnya Ramadan itu, kalaulah hadis itu saja yang menceritakan tentang kebaikan Ramadan itu, maka dah cukup dah bagi kita, oh begitu hebat sekali bulan Ramadan. Dan ditambah lagi adanya di dalamnya lailatun fihi khairun min alfi syahr. Man hurima khairuha sesiapa yang diharamkan kebaikannya faqad hurim. Maka siapa yang diharamkan kebaikan Lailatul Qadri, malam Al-Qadar, faqad hurim, maka dia diharamkan. Mudah-mudahan kita bukan di kalangan orang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapat kebaikan Lailatul Qadri, malam Al-Qadar. Dan mudah-mudahan orang yang nak, insya-Allah dia akan dapat. Walaupun mungkin tak ada petanda, kita tak tunggu tanda. Jangan tunggu tanda, tak payah tunggu tanda. Setiap malam bayangkan Lailatul Qadri. Setiap malam bayangkan ianya adalah malam Al-Qadar. Insya-Allah siapa yang nak Allah bagi. Siapa yang tak nak,
Allah tak bagilah. Siapa yang tak nak tu tunggulah sehari 10 malam akhir barulah kita pulun. 20 awal ni kita rehat-rehat dulu. Baru nak warm up. No. Daripada mula sampai habis. Maka setiap malam itu seumpama Lailatul Qadri lah. Barulah mudah-mudahan betul-betul nak Allah akan bagi. Berikutnya secara ringkas, mungkin oleh kerana Ramadan setahun sekali, mungkin kita sebagai refresh untuk menyegarkan kembali tentang Ramadan ni, adalah perkara yang membatalkan dan perkara yang harus dilakukan. Perkara yang batal simple saja, makan dan minum, dan yang masuk dalam kategori makan dan minum. Berikutnya jima' siang hari bulan Ramadan. Berikutnya haid dan nifas. Berikutnya muntah dengan sengaja. Ada lagi? Makan minum, jima', haid dan nifas, muntah dengan sengaja. Ada apa yang saya tinggal lagi? Dah, habis. Itu saja perkara yang membatalkan puasa. Selain daripada apa yang kita nyatakan, maka dia tidak membatalkan puasa. Walaupun di sana ada perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Ma yubahu lis-shaim, apa yang diharuskan bagi orang yang berpuasa? Apa yang diharuskan bagi orang yang berpuasa? Yang diharuskan bagi orang yang berpuasa, yang pertama adalah al-ghuslu ta'abbudan. Mandi ta'abbud. Mandi ta'abbudan maksudnya mandi junub, mandi sunat hari Jumaat, mandi sunat-sunat yang lain lah. So itu semua diharuskan bagi orang yang berpuasa. Berikutnya al-ghuslu, mandi lit-tabrid, kerana nak menyejukkan badan, ataupun lil-atash, kerana dahaga, ataupun kerana kepanasan. Harus bagi orang yang berpuasa untuk mandi dengan tujuan menyejukkan badan, menyegarkan badan, dan oleh kerana terlampau mungkin haus dan mungkin terlampau panasnya siang Ramadan itu, maka diharuskan untuk kita mandi. Warid daripada Nabi SAW adalah Nabi fil arji, dekat al-arj, satu nama tempat, dan Nabi SAW yasubbu ala ra'sihil ma', Nabi menuangkan di atas kepalanya air, kerana min syiddatil har, kerana sangat-sangat panas dan juga sangat-sangat dahaga. Al-Imam Sya'bi kana Sya'biyu, adalah Al-Imam Sya'bi banyak masuk bilik air waktu Ramadan. Banyak masuk bilik air, bukan pergi minum. Banyak masuk bilik air, mandi lah. Mandi sebab nak segar badan. Dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma membasahkan bajunya ataupun membasah pakaiannya lalu dia pakai ataupun letak atas kepala kerana kepanasan Ramadan. Jadi harus bagi orang yang berpuasa untuk mandi disebabkan terlampau dahaga ataupun kepanasan, untuk menyegarkan badan. Puasa bukan untuk melemahkan badan. Puasa bukan untuk nampak kelihatannya begitu tak larat sekali. Dah kalau begitu tak larat dan sebagainya sampai nak mati, maka diharuskan untuk berbuka lagi. So kita berpuasa, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, untuk kita takwa ke Allah. Dengan perbuatan puasa kita nak takwa, mencapai takwa, takut Allah. Sebab itu doa ada dua, doaul masalah dan doaul ibadah. Doa masalah, doa minta, permintaan, dan doaul ibadah, doa ibadat. Semua ibadat kita kepada Allah Ta'ala adalah doa. Semua ibadat kita kepada Allah adalah doa. Salatnya doa, puasanya doa, haji umrahnya doa, puasa, kemudian zakatnya doa. Semua amalan kebaikan, amalan ibadat adalah doa kepada Allah. Dari sudut mana? Orang yang berpuasa, apa yang dia nak dari puasanya? Sudah tentu keampunan Allah. Sudah tentu dia nak daripada puasanya itu Allah ridha. Sudah tentu dia nak Allah Ta'ala bagi dia syurga dengan dia berpuasa. Kenapa kita salat? Kerana ibadah kita kepada Allah, dan bila orang yang bersalat itu, maka dia mengandungi doa supaya Allah ampunkan dia.
Dia mengandungi doa supaya Allah kasihkan dia. Dia ada doa supaya Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurganya. Begitu juga puasa, zakat, haji, umrah, semuanya doa kepada Allah. Maka apabila kita ibadat kepada Allah dengan mendatangkan makna doa ul ibadah, maka setiap ibadat yang kita buat itu adalah doa, permintaan kita kepada Allah. Sebab itu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah, supaya kita takut Allah. Takut Allah maksudnya kita buat itu kerana nakkan Allah rahmat kita. Kita buat kerana takut Allah campak kita dalam neraka Allah, supaya kita dijauhkan daripada azab. Jadi itu adalah doa ul ibadah. So puasa juga merupakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama tadi adalah al-ghuslu ta'abbudan, kemudian mandi yang nakkan sejuk ataupun segar, mandi untuk kerana dahaga ataupun kepanasan. Maka itu semua harus dilakukan. Tidak datang hukum makruh. Siapa yang mandi dekat-dekat dah nak buka puasa, dia pun mandi. Ustaz kata makruh. Nampak apa? Tak boleh makruh, nanti nampak segar. So puasa bukan nak nampak tak larat. Nabi SAW bila dalam permusafiran, dalam perang, dalam amul fathi, Nabi perintahkan para sahabat untuk berbuka puasa, untuk litaqawwa li'aduwikum, taqawwa li'aduwikum, untuk menguatkan tenaga kamu untuk berhadapan dengan musuh. Jadi buka puasa bukannya tengok bulan Ramadan adanya perang, tengok menunjukkan walaupun Ramadan umat Islam kuat. Dan sebenarnya Nabi suruh buka. Siapa yang tak larat tu Nabi suruh buka. Adapun Nabi SAW, Nabi tak buka. Adapun Nabi tidak berbuka puasa. So itu pertama, mandi. Yang kedua, al-madmadatu wal istinsyaq, berkumur-kumur dan masuk air dalam hidung. Nabi kata illa wa balighu fil istinsyaq, banyakkan masuk air dalam hidung, illa an takuna saiman, melainkan kalau kamu berpuasa. Jadi bila puasa bukan tak boleh, disuruh kita berkumur-kumur dan masuk air dalam hidung, tapi jangan lebih-lebih. Apa maksud jangan lebih-lebih? Kalau luar Ramadan, Nabi suruh wabalighu fil istinsyaq, masuk betul-betul, masuk bagi betul, atau masuk betul-betul air dalam hidung, banyak pun tak apa, biar pening kepala tu kan. Apabila Ramadan, jangan lebih-lebih. Boleh tak masuk air dalam hidung? Boleh. Dan disuruh bila kita wuduk untuk kumur dan masuk air dalam hidung, tapi jangan lebih-lebih. Maksimum 3 cukup lah. Masuk kali pertama keluarkan, kali kedua ketiga dah cukup, ataupun sekali ataupun 2 kali cukup. So jangan lebih-lebih. So itu al-madmadatu wal istinsyaq. Berikutnya as-siwaku wat-tib, siwak bergosok gigi ataupun siwak membersihkan gigi. Maka itu harus at-tib, memakai wangi-wangian, yang wangi-wangian itu kalau dicium, dipakai, terasa sehingga ke tekak pun tak membatalkan puasa. Dia bau ataupun apa something dia bau sampai terasa kat sini ya. So itu semua tidak membatalkan puasa. Kemudian al-iqtihalu wal qutrah, celak dan juga apa saja yang dititiskan ikut mata, maka itu juga tidak membatalkan puasa. Berikutnya al-huqnah bighairi taghziyah. Huqnah, injection yang bukan kategori taghziyah. Taghziyah kategori yang menggantikan makanan. Contoh masuk hospital, maka dia drip air ataupun dia drip glukos ataupun dia drip makanan lah. Maka itu semua dikategorikan makan dan minum. Selain daripada itu, vaksin ke, ubat apa-apa yang disuntik, klaksin, ubat cair darah ke dan sebagainya, maka itu semua tidak membatalkan puasa. So, itu semua harus berlaku. Kemudian merasa makanan, walaupun Imam Ahmad kata aku tak suka, tapi siapa yang merasa juga tidak menjadi masalah, tak membatalkan puasanya. Jangan dia rasa pergi terlandah lah, dia rasa kemudian dia kumur balik. Daripada itu juga sebahagian para ulama membahaskan kalau sekiranya ada makanan yang tersekat di gigi, dia pun main-main kuih tertelan,
Maka hak yang kat gigi, hak yang kecil tu dia pun tertelan. Itu semua tidak membatalkan puasa. Sama juga bila kita salat kan. Bila kita salat tiba-tiba ada makanan sikit, kalau boleh ludah-ludah lah, kalau boleh bubuh kat tisu bubuh lah, tiba-tiba dia tertelan, taklah membatalkan salat. Sebab itu tidak namanya makan. Tak ada orang nama makannya kalau termasuk bekas kat gigi tu. So ini semua adalah perkara yang mubah, perkara yang diharuskan bagi orang yang berpuasa untuk dia lakukan di siang hari bulan Ramadan. Kias kepada zaman moden, mana-mana yang ada memakai inhaler, asma ataupun nebulizer, maka itu semua tidak membatalkan puasa. Walaupun di sana ada sebahagian pandangan fuqaha yang menyatakan batal. Fuqaha moden terkini semuanya banyak yang berfatwa tidak membatalkan puasa. Diqiyaskan kepada al-madmadatu wal istinsyaq, diqiyaskan kepada berkumur-kumur dan masuk air dalam hidung. Sehingga para ulama sebut dalam kitab-kitab fiqh, apabila dia berkumur dan masuk air dalam hidung, sehingga kalau mungkin dia terasa masuk sikit daripada kumurnya itu daripada berwuduk dan juga istinsyaq, itu tidak membatalkan wuduk. Maka inhaler, ada beberapa peratusan cecair, titisan cecair yang masuk, dan masuk itu dia masuk ke paru-paru, maka itu semua adalah diqiyaskan kepada berkumur-kumur dan masuk air dalam hidung, dan itu tidak membatalkan puasa. Adapun sebahagian yang menafsirkan al-jawf adalah dengan rongga yang terbuka, maka itu datangnya korek hidung batal, korek telinga batal, kentut dalam air batal kan, sebab dia kata masuk dalam rongga yang terbuka. Al-jawf adalah perut. Al-jawf dia masuk ke dalam sehingga sampai ke perut. Maka sebahagian para ulama tak bersetuju dengan hanya mengorek hidung batal. Tak, itu tak dikira masuk dalam al-jawf, tak masuk ke dalam. Dan kita korek telinga semua hanya sekadar di sini saja. Hidung pun hanya sekadar ini je pun yang boleh jolok pun. Maka swab COVID, swab test, masuk ikut hidung, masuk ikut mulut, semua itu tidak membatalkan puasa, kerana dia tidak masuk ke dalam al-jawf. Sama juga kentut dalam swimming pool. Maka ustaz pun kata, bila bulan Ramadan jangan mandi swimming pool, nanti terkentut, dan kentut nanti masuk air ikut bawah. So masuk air ikut bawah tu tak nama makan ya. Itu tak dinamakan makan, dan itu tak dinamakan masuk sampai ke al-jawf. Itu semua tidak membatalkan puasa. Tinggal lagi beberapa isu yang lain diperselisihkan, memasuk kamera melalui mulut atau memasuk kamera melalui dubur untuk melihat ada kanser usus ke, ataupun untuk melihat dalam keadaan dia punya bahagian sini ke. Maka sebahagian juga berfatwa tidak membatalkan, disebabkan itu tidak namanya makan. Bagi mereka yang mengikut ataupun mengambil pandangan yang mengatakan batal sebab masuk dan lepas ke kawasan ini, maka batal. Maka bagi mereka ini kategori wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Allah hanya umumkan marda. Dan marda ni ada dua jenis lah. Satu, sakit yang menyebabkan dia langsung tak larat untuk puasa. Yang kedua, sakit yang menyebabkan dia kena buat prosedur perubatan. Dia buat prosedur perubatan macam kita sebut tadi, masuk kamera dan sebagainya. Maka itu semua harus baginya untuk berbuka puasa lah, bagi mereka yang berpandangan batal tadi tu. Dan tidak ada timeline yang doktor boleh buat, dan urgent, kes perlu cepat. Maka kalau sekiranya dia selesa dengan pandangan yang kata batal, maka pada hari itu dia kena buka lah. So buka puasa dan ganti pada hari yang lain. Bagi mereka yang mengikut pandangan yang tidak batal, disebabkan itu tidak namanya makan dan minum, maka padanya boleh teruskan puasa. Dan itu khilaf di kalangan para ulama lah. So itu beberapa isu moden yang zaman sekarang ni lah, yang kita berhadapan dengan hukum hakam berpuasa, terutamanya di hospital dan sebagainya lah. So itu hanya sekadar mungkin malam ni adalah refresh kepada persoalan yang harus dan persoalan yang dikata kategori batal tadi tu. Maka mudah-mudahan dengan kita memahami konsep batal tu,
ataupun kita tahu apa konsep yang membatalkan puasa, maka kita tidak akan confuse dengan beberapa isu yang zaman sekarang ni. Juga mungkin kadang-kadang dalam Facebook dah ramai juga jadi ustaz kan. Dalam Facebook pun ustaz-ustaz Facebook pun ramai. So kalau kita faham dalam keadaan apa yang harus bagi orang berpuasa boleh lakukan dan apa yang menyebabkan batal puasanya, maka insya-Allah kita akan terhindar daripada was-was dan ragu-ragu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadat puasa kita pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita Lailatul Qadri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sayang kat kita, ampunkan dosa kita dan masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.